Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Menunaikan hajah Batisyah untuk kita doakan dia, dan suka untuk diingatkan doa kepada sahabat-sahabat, kawan-kawan, saudara mara se-Islam kita, fi zahril ghaib, maksudnya ketika mana mereka tak tahu. So kita berdoa untuk mereka tanpa mereka ketahui. Kalau yang ni mungkin dia tahu, tapi nanti kita lepas solat, kita lepas baca Quran ke, sebelum baca Quran, kita doakan kepada kawan-kawan kita, saudara mara kita yang mana berada dalam kesusahan. Di samping kalau kita dapat bantu secara material, kita doakan dalam keadaan mereka tak tahu. Kerana doa yang kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan mereka tidak tahu, kawan kita yang kita doakan tu dia tak tahu, nanti akan ada malaikat, malaikat yang mendoakan pada kita, kata walaka mithlu dzalik, bagi engkau sebagaimana yang engkau doa kepada saudara kau. So memang doa fi zahril ghaib ni, doa ketika kawan kita tak tahu, adalah di antara doa yang sangat power, dan dia sangat memberi manfaat yang besar kepada, bukan sekadar kepada orang yang kita doakan, tetapi manfaat dia kembali balik pada diri kita, kerana kita berbuat baik kepada orang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, ampunkanlah dosa-dosa mak dan ayah kami, kau kasihanilah mak dan ayah kami sebagaimana mereka mengasihi kami waktu kami kecil dahulu. Ya Allah, ya Tuhan kami, saudara-saudara kami yang engkau timpa musibah dengan sakit COVID ataupun segala macam sakit, kau sembuhkanlah mereka, kau keluarkanlah mereka daripada segala macam kesusahan, kau sembuhkanlah mereka dengan kesembuhan yang sempurna, kesembuhan yang tidak memberi kesan selepasnya. Amin. Allahumma inna nas'aluka ya rabbal arshil azim. Amin. An tashfiyaha shifaan ajilan ghaira ajilin, shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, Amin, yang maha agung, pemilik arasy yang agung, kau sembuhkanlah mereka, kau sembuhkanlah Hajah Batisyah dan keluarganya. Amin. Dengan kesembuhan yang segera, kesembuhan yang tidak tertangguh, kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas kesakitan selepasnya. Ya Rahman. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi hari ini insya-Allah kita dah sampai ke panggil pertemuan yang ketujuh, tafsir. So slot yang pertama iaitu tafsir Ibnu Katsir, ringkasan daripada tafsir Ibnu Katsir, Abul Fida Ibnu Katsir, yang wafat pada tahun 700, yang hidup dan wafat pada tahun ke-7 ataupun 808 Hijrah, kurun ke-8 Hijrah. Hari ini kita masuk kepada ayat yang keempat surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun." Dan mereka yang beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada engkau dan apa yang telah diturunkan kepada mereka yang sebelum kamu, dan mereka yakin dengan hari kiamat. Maksud walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, yang diturunkan kepada engkau wahai Muhammad, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Dalam ayat yang wa yaquluna nu'minu bi ba'dhi wa nakfuru bi ba'd, di antara sifat orang yang tidak beriman, mereka berkata mereka beriman dengan sebahagian dan mereka kufur pada sebahagian. Sebaliknya mukmin, apabila disebut mereka ini beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud kita beriman dengan segala apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama ada daripada Al-Quran ataupun sunnah yang sahih. Apabila kita selalu dengar yang Allah Subhanahu Wa Taala akan memelihara Al-Quran sehingga hari kiamat, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikra, iaitulah Al-Quran, az-zikra, wa inna lahu lahafizun. Az-zikra di situ Al-Quran. Tetapi apabila diperbahaskan tentang bagaimana Al-Quran itu hendak dipelihara, tidak lain dan tidak bukan ia dipelihara dengan sunnah Nabi SAW sebagai tafsiran kepada Al-Quran. Sekiranya Al-Quran itu hendak dipelihara, maka begitu jugalah Allah akan memelihara as-sunnah. Sebagai seorang Muslim, apabila dikatakan beriman kepada apa yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, maka bererti yang kita imani itu ialah Al-Quran dan Sunnah, bukan sekadar Al-Quran ataupun sekadar sebahagian daripada Al-Quran, ataupun kita beriman kepada Al-Quran dan tidak beriman kepada kebenaran As-Sunnah. Maka itu semua ternafi daripada sifat yang disebutkan di dalam ayat ini. Tidak sah iman kepada perkara ghaib, iaitulah apabila membincangkan tentang ayat alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yu'minuna bil ghaib, tidak sah iman kepada perkara ghaib, tidak sah ataupun sifat mukmin itu dia percaya kepada perkara ghaib, dia mendirikan salat, dia mengeluarkan zakat, itu semua tidak sah kecuali dengan apabila dia beriman dengan apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada rasul-rasul yang sebelumnya, serta keyakinan kepada hari akhirat. Maksud kita beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitulah Al-Quran dan Sunnah, yang itu iaitu secara amnya adalah satu isu ataupun satu perkara yang fundamental. Kemudian beriman kepada apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada rasul-rasul yang sebelumnya, bukan bermaksud kita beriman secara tafsili, iaitu secara terperinci. Sebaliknya kita beriman secara ijmali, secara mujmal, secara umum, yang mana kita percaya bahawa Allah ada menurunkan kitab-kitab tertentu kepada nabi-nabi yang tertentu sebelum daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah lain, surah An-Nisa, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wa malaikatihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wahai orang yang beriman, berimanlah kamu kepada Allah, Rasul, malaikat dan juga kitab yang diturunkan kepada Rasulnya dan juga kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka yang sebelumnya, yakni Taurat, Injil, Zabur dan juga suhuf yang lain. Adapun kepada mereka-mereka yang dari kalangan Yahudi dan Nasrani, mereka pada asalnya, kenapa kita panggil mereka sebagai Ahlul Kitab? Kerana mereka beriman, pada asalnya mereka beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi yang diutuskan kepada kaum mereka, tetapi kemudiannya mereka tidak menyempurnakan keimanan, menyempurnakan apa yang terkandung di dalam kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, iaitulah beriman kepada Nabi yang terakhir yang diutuskan selepas pada Nabi yang diutuskan kepada mereka. Jadi keimanan kepada kitab itu tidak sempurna, sebagaimana sebaliknya kita sebagai seorang Muslim, kita beriman kepada Al-Quran, dalam masa yang sama kita beriman kepada kitab-kitab yang lain
sebagaimana ia diturunkan pada asalnya, yakni sebelum dia diseleweng. Sebaliknya hari ini kalau kita sebut Bible yang ada pada hari ini, memang sama ada Old Testament ataupun New Testament, yang itu ia adalah satu kitab yang telah ditokok tambah sehingga kan ada perbezaan di antara mazhab-mazhab Kristian sendiri kan. Yang itu kena dalam isu yang lain lah, isu tentang comparative religion. Tetapi secara amnya, sememangnya ia telah termaktub di dalam Al-Quran bahawa kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran telah diselewengkan oleh umat Nabi yang diturunkan kitab tersebut. Jadi kerana itu kita beriman secara tafsili. Setiap Nabi dia ada syariat yang telah diturunkan kepada mereka secara khusus, dan apa-apa yang diturunkan pada Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, kemudian sekiranya ia tidak diubah maka ia kekal, ia juga menjadi syariat pada umat Nabi Muhammad. Sekiranya ada perubahan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, maka perubahan itu akan perubahan itu yang mesti diikuti oleh umat Nabi Muhammad dan juga pengikut-pengikut ataupun umat Nabi-Nabi yang terdahulu, ataupun mereka-mereka yang menggelar ataupun mereka-mereka yang dikatakan sebagai Ahlul Kitab, maka mereka mesti mengikut kepada saranan ataupun apa yang terkandung dalam kitab-kitab mereka tentang keimanan kepada Nabi yang terakhir. Kemudian ayat ini, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qabli wa bil akhirati hum yuqinun. Dan keyakinan kepada hari akhirat itu bermaksud, dia panggil istilzam, dia bermaksud seseorang itu membuat maksud yakin kepada hari kiamat, berarti dia akan ada persediaan dengan amal soleh dan meninggalkan larangan. Kita yakin dengan something, apa yang kita buat, adakah kita yakin semata-mata ataupun keyakinan itu menghasilkan tindakan untuk kita nak dapat benda yang kita yakin, yang benda tu akan ada, benda tu akan wujud, cuma belum ada, cuma belum sampai kepada masanya. Jadi keyakinan semata-mata, semua orang dia tahu hari kiamat itu ada, tetapi bagaimana ianya dibuktikan? Ianya tidak mampu nak dibuktikan, melainkan adanya tindakan yang boleh dilihat, iaitulah dengan melaksanakan amalan-amalan yang saleh dan juga meninggalkan larangan-larangan yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan untuk kita tinggal. Okey, itu maksud yakin kepada hari kiamat. Tetapi adapun kalau kita yakin dengan hari kiamat, tetapi kemudian kita tetap juga ada benda-benda yang kita lemah, tak mampu nak buat, kita buat larangan, ada benda-benda wajib yang tak mampu kita buat, yang kerana lemahnya iman. Tetapi itu bukanlah bererti kita telah tidak percaya kepada hari akhirat. Sebaliknya, itu adalah kelemahan yang mestilah kita usaha untuk perbaiki dan minta ampun. Seterusnya ayat yang kelima, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itu berada di atas petunjuk daripada Tuhan mereka dan mereka adalah orang yang berjaya. Ulaika. Siapakah ulaika itu? Mereka itu ialah mereka yang kita dah bincang tadi. Alladzin dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-muttaqin. Siapa itu al-muttaqin? Maka al-muttaqin tu ialah alladzina yu'minuna bil ghaib. Beriman kepada perkara-perkara ghaib. Okey, yang pertama. Wa yuqimuna as-salah wa yu'tuna alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Menunaikan salat, mengeluarkan sedekah yang wajib dan sunat. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, percaya kepada kitab yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang diturunkan, wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah daripada Quran dan Sunnah. Dan yang terakhir itu percaya kepada kitab-kitab yang diturunkan selepas ataupun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah yang
mention ataupun yang di highlightkan di sini ulaika ini. Mereka itu yang sifat-sifatnya yang tadi, ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itu berada di atas petunjuk daripada Tuhan mereka, hudan mir rabbihim. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka adalah orang yang berjaya, muflihun. Okey. Ulaika ala huda. Ulaika ala huda. Huda iaitulah mereka berada di atas cahaya, penjelasan dan kehujahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di atas basirah. Maksud huda, petunjuk itu adalah nur, bayan dan basirah. Nur, cahaya, bayan, keterangan dan juga basirah, kejelasan hujah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So maksudnya apabila disebut sebagai seorang yang beriman, kerana itu Islam adalah satu agama yang bukan kita panggil sebagai agama warisan. Bukanlah agama turun-temurun yang mana kita dapat kerana mak ayah kita Islam. So kita lahir Islam, kita pun Islam lah. Tidak. Sebenarnya sebagai seorang Islam, dia berada di atas agama yang benar ini bukan semata-mata kerana dia lahir sebagai seorang Islam, kerana mak ayah di Islam. Tetapi mereka berada ataupun kita berada di atas agama ini mestilah di atas huda, di atas cahaya, keterangan dan juga hujah. Maksudnya kita bukan ikut-ikutan. Bukan ikut-ikutan. Ketika mana golongan musyrikin diajak untuk menerima Islam, mereka kata apa? Mereka mengikut agama ataupun petunjuk bapa-bapa mereka, datuk-datuk mereka. Menjadi satu ikutan ataupun warisan. Sehingga kan mereka mengatakan bagaimana kami ingin meninggalkan agama datuk nenek kami dan kami pergi kepada agama yang entah dari mana. Bererti mereka beragama mengikut sebagaimana ikut-ikutan bapa-bapa dan datuk-datuk. Sebaliknya sebagai seorang Muslim, bila kita cuma rezeki kita berada di atas Islam sejak kita lahir, kerana mak ayah Islam, maka kita mesti berusaha untuk berada di atas ataupun di dalam agama ini di atas cahaya, yakni di atas basirah, di atas keterangan hujah-hujah yang tidak boleh disangkal dengan apa cara sekalipun. Itulah ulaika ala huda. Maksudnya apabila kita beriman kepada perkara gaib, kita mendirikan salat, kenapa kita mendirikan salat? Bukan kerana kita mendirikan salat, kita nampak orang, oh begini caranya menyembah Tuhan. Tidak. Kita mendirikan salat di atas basirah, di atas keterangan hujah. Kenapa kita memberikan zakat? Kenapa kita tolong orang susah? Maka semua itu adalah di atas basirah, di atas keterangan hujah bahawa semua benda itu adalah suatu satu tata cara kehidupan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berjaya yang dimaksudkan di dalam ayat ni, ulaika ala hudamir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ulaika humul muflihun, iaitulah berjaya di dunia dan akhirat. Kejayaan yang dimaksudkan ialah kejayaan di dunia dan kejayaan di akhirat. Cuma apabila dimaksudkan dengan kejayaan yang hakiki, maka tidak syak adalah kejayaan di akhirat. Ulaika humul faizun. Mereka itu adalah orang-orang yang berjaya. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang dijauhkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, faqad faz. Maka sesungguhnya dia telah berjaya. So itulah kejayaan yang hakiki. Ibnu Abbas berkata, berjaya bermaksud mereka mendapat apa yang diminta dan selamat daripada apa yang tidak diingini. So apabila seseorang itu disifatkan sebagai orang yang telah berada di atas hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, mereka telah diberikan kejayaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dengan maksud ialah dia dapat apa yang diminta dan selamat daripada apa yang tidak diingini. Secara kita panggil
di dunia mungkin ada banyak benda yang kita minta tak dapat dan ada benda yang kita nak elak tapi terkena. Tetapi kita kena yakin bahawa hakikat di sebalik setiap sesuatu yang berlaku itu, apabila kita minta tak dapat, kita kena sedar bahawa apa sahaja yang kita minta, dia akan dibalas ataupun diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui 3 cara kan. Semua orang dah maklum, iaitulah melalui 3 cara. Iaitulah sama ada Allah bagi exactly macam mana yang kita minta, ataupun Allah bagi kita yang lebih baik daripada itu, ataupun Allah jauhkan kita daripada kesusahan. Instead of dia bagi apa yang kita nak, Allah jauhkan daripada kesusahan. Dan yang keempat, Allah simpan. Tak bagi apa-apa di dunia, tetapi Allah berikan apa yang kita minta itu di akhirat. Which mean muflihun tu maksudnya adalah general, tidak takluk kepada masa. Mungkin kita akan dapat tak dapat pada hari ini, tetapi mungkin one day kita akan dapat. Kadang-kadang kan, nak ceritanya, betapa sabarnya satu orang, betapa yakinnya dia dengan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah akan tunaikan apa yang dia nak. Kadang-kadang sampai dia terlupa dia doa. 10 tahun, 20 tahun baru Allah Subhanahu Wa Taala beri apa yang dia nak, sehingga kan dia sendiri pun dah lupa yang dia pernah berdoa apa yang dia nak tu. Mungkin 20 tahun dulu punya doa. Mungkin pernah dia ada minta kat someone untuk kawan dia pergi musafir ke, kau tolonglah doakan aku. Kan? Kita pun dah tak ingat lah kita minta kawan kita doa. Tapi Allah SWT tak pernah lupa. Okay, 10 tahun, 20 tahun baru dapat. Itu maksud dia, kita kena yakin di mana kalau dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Ni kalau saya salah, saya betulkan balik riwayat ni. Diriwayatkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala dia malu kalau kita angkat tangan dan kita turunkan tanpa Allah jawab doa. Tanpa Allah jawab doa. Which mean kita angkat tangan tu berarti sebenarnya Allah memang nak bagi. Tidaklah Allah memberi ilham someone untuk dia berdoa, melainkan Allah yang bagi ilham kita angkat tangan. So maksudnya Allah memang nak bagi. Cuma kadang-kadang kita kita tak perasan yang Allah bagi dengan cara dia yang sendiri. Bukan sebagaimana yang kita nak. Itu maksud dia. Wallahu ta'ala alam. Kemudian sebenarnya yang minggu lepas Hajar Batishah yang tanya tu kan, yang kenapa ikut Nabi Ibrahim, tidak ikut Nabi Adam. Tapi saya jawab je lah walaupun Hajar Batishah tak ada. Iaitulah yang pertama, yang minggu lepas saya jawab kerana Nabi Adam AS dia tidak mempunyai umat. Dan yang kedua, berdasarkan apa yang telah saya semak semula, iaitulah apabila Nabi Allah Ibrahim AS diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan dia menjadi Khalilullah, kekasih Allah. Nabi-nabi yang datang selepas itu semuanya berjalan di atas syariat Nabi Ibrahim AS. Maksudnya itu adalah asal ad-dinul hanif, dipanggil asalnya asal usul agama yang ada sehingga hari ini. Cumanya apabila Nabi SAW diutuskan, maka selain daripada asal agama Nabi Ibrahim AS itu menjadi ikutan sehingga hari ini, selain itu syariat-syariat baru yang telah diturunkan secara khusus kepada umat Nabi SAW, maka ia adalah satu tambahan. Sekiranya ada perbezaan, dia menjadi satu yang memansuhkan yang datang sebelum daripada kenabian Nabi SAW. Begitu juga Nabi Musa dan Nabi Isa. Nabi Musa dan Nabi Isa juga maksudnya dari sudut akidah, dari sudut tauhid, semua sama. Nabi Musa dan Nabi Isa walaupun mereka mempunyai Injil, mempunyai Taurat, juga berjalan di atas jalan yang sama sebagaimana Nabi Ibrahim AS. Kemudian bagaimana ia terseleweng, bukan Nabi Musa dan Nabi Isa yang menyelewengnya, sebaliknya adalah umat-umat mereka yang telah ingkar dan kufur di atas apa yang telah diturunkan kepada mereka. Allah Ta'ala a'lam, yang itulah
kadar yang saya sempat semak, kerana itu kita ataupun Nabi SAW diperintahkan anittabi millata Ibrahim hanifa. Ikutlah agama Ibrahim yang hanif, yang suci, yang bersih, yang lurus. Itu sebab tu. Allah Ta'ala alam. Ada apa soalan tafsir? Tak ada Ustaz, I'm good. Kalau tak ada, kita baca fiqh insyaAllah. Masuk surat yang ke-16. Jadi kita dah selesai tafsir kita sampai ayat ke-5. Sebagaimana yang maklum, antara diriwayatkan di antara bacaan-bacaan yang bagus untuk kita menolak tipu daya syaitan ialah sebagaimana yang diriwayatkan, walaupun ada pertikaian dari sudut kesahihan dia, tetapi ia telah menjadi satu yang sangat-sangat terbukti berkesan, iaitulah bacaan yang pertama awal surah Baqarah, iaitulah sehingga ayat yang kelima itu pada alif lam ni sehingga ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kemudian 3 ayat di tengahnya iaitulah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sehinggalah sebelah tu la ikraha fid din, dan juga sebelah tu la ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy faman yakfur bit taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infissama laha wallahu samiun alim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Dan juga 3 ayat yang terakhir bilillahi ma fis samawati wa ma fil ard sampailah bawah tu lah la yukallifullah. 3 ayat terakhir. Itu antara bacaan-bacaan ruqyah yang bagus untuk kita baca. Dan mana kalau ada saudara mara kita yang diuji, yang diusik-usik oleh makhluk yang tidak kelihatan, maka itu antara bacaan-bacaan yang boleh untuk kita tolong. Dan untuk diri sendiri pun, bacalah pada setiap malam. Baca juga pada setiap malam. InsyaAllah mudah-mudahan ia antara yang boleh menjauhkan kita daripada budaya syaitan. Mana zahir ataupun batin. Saya nak tanya, boleh ke saya ada ni, Prof Latifah ada? Tak ada. Tak ada. Okey. Sebab saya kalau ada siapa-siapa yang ada pengalaman orang yang appendix, adakah dia akan sakit dulu appendix tu ataupun dia sakit terus pecah? Boleh juga ke? Mak tak tahu, kena tanya Prof ni. Saya dulu appendix, saya sakit macam perut ni macam angin tu kan, go everywhere. Lepas tu kaki macam lenguh sangat. Macam tu. So bila dah tapi sakit tak pecah. dalam tak. Bila sakit macam tu dah memang lain macam. So pergi hospital lah. Pergi hospital and then doktor kena check kencing. So I think it was, masa tu I dah 20 plus masa tu. So of course dia akan check whether you're pregnant or not at the same time. Semua dia check lah your white cells level. Meaning ada infection dalam body. So dia akan check tu. And then bila confirm, then petang
surgeon datang check and then dia kata okay operation malam tu juga, macam tu je. Alright. Sebab Kak Latifah nak masuk dah. Dah masuk dah? Tadi dia ni Ustaz seru. tak, sebab saya nak Dah masuk. sebab ada seorang kawan baik, dia masa Ramadan hari tu dia sakit perut 1 hari 2 hari, dia pergi check up hari ketiga dia sakit perut, tengok-tengok appendix dah pecah. Terus dia rasa macam pelik, dia langsung tak ada sejarah sakit perut ke appendix ke, tiba-tiba je sakit perut 2 hari, hari ketiga pecah. Mungkin Prof boleh respon lah. Memang ada kemungkinan agak berlaku macam tu. Kak Latifah. Tak apalah, kita sambung nanti. Sebab dia ada sehari sebelum dia sakit tu, dia merawat ibu dia sendiri. Dan dia alhamdulillah lah, maksudnya ibu dia pun selamat dan yang mengganggunya pun pergi daripada rumah ibunya. Jadi tapi dia marah lah, dalam keadaan marah. Ini rumah aku, dia kata ini rumah aku dan aku tak akan pergi mana-mana. Maksudnya dia tak nak pergilah, dia nak kekal berada di rumah tu. Tapi akhirnya dia pergi dan ataupun selepas itu immediately dia sakit perut. Hari ketiga dah tak tahan, pergi check up. Appendix dia dah pecah. Nanah dah berada di merata tempat dalam perut. Tak apalah. Tu selingan ni je sebab nak cerita tentang bagaimana tipu daya syaitan dan dia memberi mudarat dengan izin Allah, dia boleh memberi mudarat. Maksudnya ia memang sejak daripada ataupun ia memang memberi mudarat sebagaimana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, memang dia boleh bagi mudarat dengan izin Allah. Okey, seterusnya sambung je lah. Syarat-syarat tayamum. Surat 16. Wa syara'itut tayammum khamsatu asya'. Syarat itu ta tu baris depan. Syara'itut tayammum khamsatu asya'. Tayamum dia ada 5 syarat. Iaitulah, ni dah masuk tayamum. Tayamum ni maksudnya, tayamum ialah cara bersuci yang untuk menggantikan wuduk. Terdapat ataupun di antara kita panggil persyariatannya, pertama daripada Al-Quran, fatayammamu sa'idan tayyiba. Allah Subhanahu Taala memerintahkan siapa yang tak jumpa air ataupun ada kesusahan, kemudaratan nak guna air, maka boleh digantikan dengan tayamum. Dan yang kedua, di antara dalil pensyariatan dia ialah apabila seorang sahabat dia luka kepala dia. Yang ini, hadis ni saya lihat begitu masyhur di zaman COVID ni. Iaitulah kisah tentang seorang sahabat dia luka kepala dia, kemudian dia bertanya kepada sahabat yang lain, hal tajidu li rukhsah, adakah kamu dapati aku ni ada rukhsah? Kemudian sahabat-sahabat yang menjawab itu, dia kata, la najidu laka rukhsah, kami tak dapati kamu ada rukhsah. Kamu kena mandi macam biasa. Kemudian dia mandi, dia pun ditakdirkan Allah meninggal dunia. So apabila dia ataupun sahabat-sahabat yang memberi jawapan itu bertanya kepada Rasulullah, ke Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, semoga Allah membunuh kamu. Kamu telah membunuh dia. Maksudnya semoga Allah menghukum kamu. Sesungguhnya ubat bagi
perkara yang kita tidak tahu ialah dengan bertanya. Sebenarnya cukup bagi orang itu ataupun lelaki itu membalut kepalanya, kemudian menyapu di atas balutan dan kemudian mandi pada bahagian yang tidak terbalut. Berarti ada di situ ada kita panggil ada benda yang boleh menggantikan ataupun ada rukhsah yang boleh menyebabkan seseorang itu dimaafkan daripada membasuh keseluruhan anggota yang wajib dibasuh. Yang pertama, terdapat keuzuran disebabkan musafir ataupun sakit. Kita boleh tayamum kalau kita ada keuzuran sama ada musafir ataupun sakit. Musafir ni maksudnya kita tak ada air, ataupun sakit maksudnya tak boleh nak gunakan air. Tidak boleh nak menggunakan air. Ataupun susah nak gunakan air. Contohnya berada di ward, kemudian susah nak ke bilik air, pergerakan sangat-sangat terhad, lemah, oksigen rendah dan sebagainya, maka diharuskan untuk bertayamum. Yang kedua, syarat dia ialah dukhul waktu solat. Maksudnya kita kalau kita nak bertayamum, mestilah dah masuk waktu. Mestilah sudah masuk waktu, kemudian barulah kita boleh bertayamum. Kalau belum masuk waktu, kenapa dia tak boleh tayamum sebelum masuk waktu? Kerana dengan sangkaan kita, takut-takut nanti masuk waktu, kita pun katakan sangkaan kita maksud kita berharap nanti dah baik boleh guna air. Jadi kena pastikan memang betul kita mudarat, iaitulah dengan dah masuk waktu. Kalau belum masuk waktu, kita mestilah sentiasa mengharap. Ini sebenarnya adalah satu motivasi. Kalau kita secara literal, biasa je sebelum selepas waktu. Tapi sebenarnya kenapa fiqh ataupun syarak mengatakan tayamum ni masuk waktu baru kamu tayamum. Ini sebenarnya satu, supaya kita ada motivasi yang bahawa kita berharap yang memang kita akan sembuh. Jadi kita sampai ke memang dah tak boleh baru kita ambil rukhsah. Tapi sebelum tu kita mesti ada satu motivasi yang kita akan sembuh. Jadi tak payah tayamum lagi. Sehinggalah masuk waktu barulah harus untuk tayamum. Yang ketiga, talabil ma', mesti berusaha mencari air. Kalau kat Selangor Darul apa? Selangor Darul putus air ni memang kalau di Langat ni tak ada masalah lah, banyak sungai. Dan di kampung saya pun sebenarnya kampung saya ni menarik dia, kita orang ni sebenarnya barulah, tak adalah lama sangat, baru lagi kita guna bekalan air daripada syarikat bekalan air ni. Dan kami memang selalu putus air walaupun orang lain ada air. Jadi kebanyakan rumah ada tangki yang besar. Kalau setakat duduk 3-4 orang, tangki tu insya-Allah boleh tahan seminggu. Jadi kalau macam orang yang selalu orang duduk bebel Selangor tak ada air tu, kami di kampung ni alhamdulillah tak terkesan sangat lah, sebab biasanya memang semua orang ada tangki yang besar. Jadi kalau kita nak tayamum, maksudnya keuzuran tak ada air, dia mesti usaha untuk cari air dahulu. Kalau dalam contohnya dalam bas, ada air. Contohnya ada air tapi air untuk minum. Cukup-cukup minum je. So air yang memang kita nak guna untuk minum, maka dianggap sebagai tak ada air. So boleh untuk kita gunakan untuk boleh kita untuk menggantikan wuduk dengan tayamum. Dan yang keempat, ta'adzuru istimalihi, terdapat keuzuran bagi menggunakan air sebagai minuman sebagai minuman manusia ataupun haiwan selepas mencarinya. Okey. Wa zuhu ba'da okey. Maksudnya ni yang saya sebut tadi, air ada
Tapi kita tak boleh nak guna ataupun kita perlukan ia untuk minum ataupun untuk diberikan kepada haiwan minum. Maksudnya haiwan yang kalau musim kemarau, kalau siapa pernah tengok National Geographic kan, dia ada seorang saya tak ingat National Geographic, tapi dia create kolam untuk binatang-binatang ni minum ketika mana musim kemarau. Maksudnya kesukaran air di negara-negara panas ni memang real lah. Memang benda yang real. Jadi kalau ada air tapi cukup untuk kita minum ataupun untuk bagi kepada binatang minum ataupun untuk tumbuh-tumbuhan yang mana ia juga adalah sebagai sumber bekalan makanan manusia, maka diharuskan untuk bertayamum. Dan yang kelima, menggunakan tanah suci yang berdebu. Sekiranya tanahnya bercampur dengan kapur ataupun pasir, tidak dibenarkan bertayamum. Ini memang adalah satu ketetapan dalam mazhab Syafi'i yang mana tanah itu mestilah suci dan berdebu. Maksudnya bila kita tepuk, dia keluar debu, ada debu yang bertebangan. Tak boleh bercampur dengan pasir ataupun kalaupun lagi-lagilah kalau pasir semata-mata. Tapi kalau kita panggil dalam masalah tayamum ni, pada pandangan saya memang kita perlu melihat kepada fiqh yang lebih luas, pada mazhab yang lebih luas, di mana sebahagian mazhab membenarkan untuk apa sahaja yang berdebu, sama ada pasir, apa sahaja daripada bumi, apa sahaja yang daripada bumi yang mana dia mempunyai debu. Contohnya kalau batu bata yang mempunyai debu, walaupun dia tidak bertebangan, maka ia dibenarkan, contoh. Apa sahaja. Ataupun kalau sebab itulah kalau di hospital macam mana? Kalau tak ada, kita panggil tak ada debu apa? Kan orang dah jual debu sekarang ni. Saya tak tahu macam mana praktikal di hospital. Adakah kan kalau di hospital dia ada pegawai agama tu kan. Adakah dibenarkan pesakit-pesakit ni untuk menepuk di bantal ataupun di tilam dia ataupun cermin boleh Ustaz? Di cermin. Cermin ada debu. Ya. Itu yang saya maksudkan. Apa sahaja yang ada debu. Saya tak tahu kalau Prof ke kalau boleh berkongsikan pengamalan di hospital. Tapi secara umumnya memang dari sudut tayamum ni perlu dilihat dengan agak lebih luas, bukan sekadar tanah, maksudnya tanah yang tanah yang mesti tanah dan dia berdebu, bersih, diketuk dia akan keluarkan debu. Kerana kalau macam tu macam lebih susah nak cari benda tu daripada air. Kan? Maksudnya di situ ada sedikit kita panggil seolah-olah dia adalah gantian yang lebih susah untuk diperolehi berbanding air. Sedangkan ia adalah satu rukhsah keringanan. Jadi kerana itu sekiranya tidak ada kesusahan untuk nak dapatkan yang sebenar-benarnya tanah yang berdebu tu, maka memang asalnya memang kena sebegitu. Tetapi kalau ada kesukaran, kalau tak silap saya ada 2-3 ataupun dalam baru-baru ni lah, yang pilot tu dia tepuk di atas dia punya dashboard tu. Pilot. Dia tepuk dan dia bertayamum dan dia solat. Okey. Selesai. Ada persoalan tak ada? Fardu dan sunat tayamum. Fardu dan sunat tayamum ada 4. Yang pertama niat. Macam biasa niat, innamal a'malu bin niat. So memang kena niat. Apakah niat
tayamum, niat dia ialah niat untuk mengharuskan solat. Kalau dalam mazhab Syafi'i dia panggil niat untuk mengharuskan solat. Listibahati listibahati solat ataupun listibahati faraid. Mengharuskan untuk kita melakukan sesuatu kewajipan. Maksudnya kalau kita bertayamum, kemudian kita tayamum zuhur, kemudian kita tak ada buang air ke, kita tak kentut ke, kita tak apa ke, kemudian masuk waktu asar. Waktu asar dah boleh guna air dah. So kita kena guna air. Kerana apa? Kerana tayamum tadi hanya mengharuskan untuk solat. Contohnya kita tak ada air nak mandi wajib, so kita tayamum, kemudian kalau ada air ataupun sudah mampu untuk menggunakan air, maka hendaklah seorang itu untuk mandi wajib. Okey. Mandi wajib dengan air. Maksudnya dia kena mengulang semula mengulang semula mandi dengan air untuk mengangkat hadas. Kerana tayamum tadi adalah untuk mengharuskan dia menunaikan ibadah sahaja. Yang kedua, mashul wajh. Mengusap wajah. Kenapa digunakan mas dalam Quran? Wamsahu biwujuhikum wa aydikum. Kan? Fatayammamu sa'idan tayyiba. Fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu wujuhakum wa aydiyakum. Sapulah muka dan tapak tangan dan tangan kamu. Maksud dia sapu, so dia memang berbeza dengan dengan wuduk. Sapu ni macam mana sapu? Sapu macam kita sapu rambut lah. Sapu rambut. Bukannya ditenyeh muka sampai bercalon balor kan muka. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, mashul yadain ma'al mirfaqain. Mengusap kedua tangan sehingga siku. Maksudnya mengusap kedua tangan sehingga siku. Dia kenapa walaupun di dalam hadis yang lebih kuat iaitu dalam hadis Bukhari dia sampai ni je. Tetapi kenapa mazhab Syafi'i sampai sini? Kerana yang pertama dia kiaskan kepada wuduk. Kerana apabila disebut sebagai tangan ni umum sampai mana? So lihat pada wuduk sampai siku maka disapulah sehingga siku. Begitu juga terdapat hadis yang lain yang walaupun dia tak kuat, ada pertikaian tetapi ia menjadi satu dipanggil pengikat kepada hadis yang awal iaitulah hadis yang sampai pergelangan. So then dia dia memberi satu syarahan kepada hadis tersebut bahawa ianya sebenarnya adalah sehingga kepada siku. Itulah mazhab Syafi'i tapi dalam mazhab lain dia memang sampai pergelangan sahaja. Ini khilaf dalam di antara mazhab. Dan yang keempat tertib. Kena sapu muka dulu baru sapu tangan. Seterusnya sunat-sunat tayamum. Yang pertama membaca basmalah, yang kedua mendahulukan kanan kepada kiri dan yang ketiga berturut-turut. Perkara-perkara yang membatalkan tayamum, semua perkara yang membatalkan wuduk. Maksudnya apa yang membatalkan wuduk dia batalkan tayamum. Buang air, keluar daripada salah satu jalan, tidur ke apa dan sebagainya yang batalkan wuduk yang kita dah bincangkan. Apa yang batalkan wuduk dia membatalkan solat. Dan yang kedua melihat air pada luar waktu solat. Maksud dia kita dah tayamum. Kemudian ketika mana kemudian kita panggil apa? Aku masuk itu maksud waktu solat ni. Sekejap.
Wa ru'yatul ma' fi ghairi waqti salat, maksudnya dia melihat air pada waktu solat, iaitulah dia dah tayamum. Kemudian dia melihat air sebelum solat. Sebelum solat. Maksudnya kalau dia lihat air tu ketika dia sedang mendirikan solat, maka dia boleh teruskan solat walaupun ketika itu kita panggil dah tak ada lagi sebab untuk kita nak ambil rukhsah tu kan. Kita dah tayamum, kemudian kita solat. Ketika kita solat, terdengar tadi kita buka pipe tapi keluar angin. Tapi masa kita tengah solat, kita tengok ada bunyi air keluar. So that mean air dah ada. Ketika itu tak perlu untuk kita berhentikan solat. Kerana apa? Kerana kita telah mendirikan solat. Kita sedang mendirikan solat. Tapi kalau kita tayamum, kemudian belum solat, air dah ada. So ketika itu, kita mestilah berwuduk semula. Itu maksud dia. Dan yang ketiga murtad. Murtad ni bukan tayamum je lah. Yang batal, semua benda terbatal kan. Solat batal, puasa terbatal. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau ada apa-apa soalan. Sorry Ustaz, nak tanya. Gambar yang tayamum tu mengusap kedua-dua tangan hingga siku, gambar tu tunjuk sebelah belakang. So kita kena mula daripada depan juga macam biasa tu Ustaz. Page 17. Tak kisah. Tak kisah? Tak kisah. Okey. Yang penting sapu muka. Okey. Macam mana kita sapu, macam mana kita basuh muka ketika wuduk. Cuma beza dia, tayamum sapu lah. Macam mana kita sapu, tak kisah, yang penting. Dan yang kita kena faham, sapu ni bukan macam basuh. Basuh ni, bila kata basuh, dia mesti meratakan ke seluruh kawasan yang mesti dibasuh. Tetapi sapu ni, kalau ada part-part yang tak kena pun, dia bukanlah satu masalah. Dia, kita panggil apa? Bila kita tepuk, kita buang sikit tu kan. Macam tu saja. Bukannya mesti kena macam wuduk tu. Tak. Okay. Dia macam kita sapu kepala, adakah kita akan pastikan semua rambut kena? Tak juga kan? Tak. Macam tu lah. Okay. Sama. Ustaz. Tayamum sama. Okay. Ustaz, kalau yang sebelum mandi wajib tu kan, tak ada air, lepas tu nak solat tayamum dulu kan, lepas tu tiba-tiba ada air, nak kena qada balik ke tak? Oh, ni soalan ni ke Kak Mazwin? Kita dah tayamum, masa nak keluar bilik air, Tak macam sebelum mandi wajib tu tak ada air. So nak solat tayamum kan. Lepas tu dah kira solat tu lepas tu tiba-tiba ada air. So nak kena qada balik ke? Mandi wajib dulu lepas tu qada balik ke? Tak perlu qada. qada solat tu ke apa? Qada solat. Tak, kalau dah selesai ibadah tak payah qada. Maksud yang batal tayamum tadi, kalau sebelum kita solat ada air. Tetapi kalau selepas daripada solat kemudian ada air, maka apa-apa yang kita ibadah menggunakan tayamum tu sah, tak perlu ulang lah. Kita kena ambil wuduk semula. Maksudnya kalau kita belum solat lah, kalau dah solat nanti nak solat lagi barulah ambil wuduk. Sebab yang ni yang berkaitan dengan mandi wajib. Kalau mandi wajib, memang kena mandi. Memang kena mandi semula. So, tapi yang solat tu tak payah sama lah. Kira tak payah. sah lah. Solatnya sah kerana kita telah bersih, telah suci dengan tayamum tadi. Cuma tayamum tu saja kerana perlu cuma tayamum tu saja yang dah tak terpakai kerana telah ada air. Ustaz, kalau kita atas flight kan Ustaz kan, kita tayamum tu, kita tepuk aje kerusi depan tu Ustaz. Macam yang
baru ni dalam yang pilot kita tengok dalam TV tu Ustaz. Ya. Itulah saya kata kalau dalam mazhab Syafi'i tu memang nanti orang marah tu kalau siapa-siapa buat. Kalau orang Melayu nampak lah, kalau orang Malaysia nampak. Tapi tu kata dalam masa tayamum ni memang perlu lihat pada fiqh yang lebih luas. Pada saya wallahu taala alam memang secara aplikasi dia memang kalau berpada dengan tanah macam yang memang tanah memang susah lah tayamum. Lebih susah daripada air lagi. Maksudnya kalau atas flight tu biasanya flight kan dia selalu bersih je Ustaz kan. Jadi kita assume that memang ada memang ada debu lah dekat kursi tu Ustaz ya. Kita tepuk Ya memang. Masih Ustaz. Tapi saya fikir kalau ada orang yang tegur mungkin kita jangan pandai-pandai lah. Walau bagaimanapun jangan bermudah-mudah. Kalau dalam flight kalau kita boleh pergi tandas, kenapa kita tak boleh ambil uduk? Kalau kita boleh pergi tandas, kenapa kita tak boleh ambil uduk? So kalau di situ Ustaz, ya boleh bawa spray wuduk kot, boleh kot. Kalau boleh bawa bawa spray wuduk dan sebagainya. Maksudnya tayamum tu adalah yang terakhir, bukannya pilihan pertama. Maksudnya dia, sebab itulah kita tadi talabul ma' tadi, syarat dia tayamum ni mestilah kena cari air dahulu. Kalau tak ada air baru boleh. Kalau ada air, kita yang malas tak boleh. Betul Ustaz. Memang tak boleh, tak sah. Yelah boleh bawa spray wuduk kan, spray wuduk kosong tu. Ada air kan, duduk balik dekat tempat. Ya betul. Pada pandangan saya, kalau pilot tu mungkinlah dia sibuk dan ketika tu memang waktu sempit dan dia tak boleh nak ke mana, memang kena duduk situ. Tapi passenger wallahualam memang tak ada sebenarnya. Yang atas flight ni saya rasa memang tak ada apa-apa, tak ada isu kenapa dia tak boleh ambil uduk, melainkan dia tak ada spray, dia orang tua yang memang sejuk, tak boleh kena air dan sebagainya, dia lain. Tapi kalau yang masih mampu nak ke tandas, yang masih mampu picit loceng minta air daripada stewardess dan sebagainya, yang itu memang tak ada siapa yang kata dia punya tayamum sah kerana dia boleh mendapatkan air. Kerana ayat Quran jelas fa illam tajidu ma'a, kalau kamu tidak mendapati adanya air. Which mean kalau ada air tak boleh lah. Itu maksudnya. Itu saja nak tunjuk saja kan Ustaz? Ya. Pilot tu saja nak tunjuk tu, dia malas nak bangun pergi beli air tu. Wallahualam. Kalau dia boleh pergi beli air memang sepatutnya tak boleh, kerana bukannya dia perlu basuh kaki sebagaimana kita dah belajar. Boleh sahaja dia membasuh di atas stokin yang tebal. Ya. So, kalau kita travel mana-mana pun Ustaz kan, biasanya macam Puan Aida kata tadi lah, kita ada spray tu. Baik kita pergi buang umrah ke, kita pergi jalan melancong ke, mesti kita bawa spray tu. Dan kita duduk dalam bas, dalam airport kan, dalam terbang kan. Betul. Kan spray tu je lah. Maksudnya pilot tu yang dia patut tahu lah benda tu. Pasal dia lebih tahu. Allahualam. Betul. Dia ada dua isu. Dia ada dua garis halus di antara agama yang mudah. Agama yang mudah dan mempermudah-mudahkan agama. Dia ada garis halus di antara dua tu. Memang sangat-sangat bahaya. Menyangka agama tu mudah bererti dia boleh saja mengambil rukhsah semata-mata dengan kesusahan yang sangat ringan. Sebab kalau kita tengok, kalau kita kata setiap benda yang susah so kita dapat rukhsah. So tak adalah benda-benda yang susah, yang maksudnya puasa susah. So tak perlulah puasa sebab susah. Mandi wajib
pagi-pagi susah kalau tak ada water heater, susah. Tak perlulah mandi, adakah begitu? Tak juga. Jihad susah aduk sampai mati, terputus tangan, luka-luka, cedera parah pun. Tapi bukanlah itu membatalkan jihad. So memang kena berhati-hati di antara mudahnya agama dengan bermudah-mudah, mempermudahkan agama. Memang ada garis halus yang mesti kita jaga. Wallahu a'lam. Kalau ada pergi, tak ada. Ada lagi? Ustaz, Assalamualaikum. Ya, salam. Nak tanya macam di Malaysia ni kita ikut mazhab Syafi'i. Tapi ingat macam dalam keadaan macam mana yang kita dibolehkan untuk ikut mazhab lain? Adakah dalam keadaan darurat sahaja? Atau kalau kita ada ilmu dan wajib ada ilmu tentang empat-empat mazhab baru boleh amal mazhab lain punya cara atau macam mana? Oh tak. Sebagai orang kebanyakan, memang sebenarnya tidak terikat dengan mana-mana mazhab. Apabila ni kalau macam contoh sekarang ni kita belajar mazhab fiqh mazhab Syafi'i, inilah baru betul-betul kalau nak bermazhab macam inilah dia punya cara. Maksudnya belajar mengikut silibus mazhab. Tetapi sebagai orang kebanyakan yang mana dia belajar belajar di kuliah-kuliah masjid ataupun di mana-mana tempat pengajian awam, basically dia tidak mempunyai mazhab tertentu. Dia dipanggil mazhab dia adalah mazhab orang yang dia tanya. Contohnya hari ni kalau Ajah tanya saya bagi jawapan. So dalam masalah yang Ajah tanya tu, mazhab Ajah ialah mazhab Ahmad. Mazhab Ahmad Sabiq lah. Dia panggil mazhab mufti. Mazhab mufti. Maksudnya mazhab orang yang kita minta fatwa daripada dia. So kalau Ajah tanya kat someone dan orang tu dia bagi jawapan berdasarkan mazhab sekian, boleh juga. Maksudnya kita ikut mazhab dia lah. Jadi tidak ada mazhab tertentu bagi orang awam, tetapi oleh kerana Malaysia dia dipanggil mazhab rasmi adalah mazhab Syafi'i, sebenarnya apa yang kita kata kita ikut mazhab Syafi'i ni sebab ia adalah kebiasaan yang telah diamalkan oleh masyarakat, kita teruskan begitu saja. Dan memang tak ada masalah juga. Tetapi one day tiba-tiba kita belajar satu isu je, satu masalah, dan ustaz tu contoh dia bagi keterangan, dia bagi hujah yang sangat baik, yang dia akhirnya dia rasa pendapat yang ustaz tu kemukakan adalah lebih kuat, lebih dia rasa lebih dekat dengan apa yang Allah nak. So ketika itu dia memang tak ada masalah untuk dia beramal dengan pendapat itu walaupun dia bersalahan dengan apa yang dia buat sebelum ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, katakan kita memang dah tahu, contoh ni saya bagi satu contoh masalah. Contoh, kita dah tahu yang menyentuh di antara dua jantina yang berbeza menyebabkan terbatalnya wuduk. Tetapi kita telah melaksanakan sesuatu amalan dalam keadaan kita buat benda tu. Kita tidak terbuat ataupun tersentuh. Betul pergi umrah. Kemudian setelah selesai barulah kita bertanya. Kita tanya kat kita punya ustaz dalam travel tu ke, ustaz macam mana tadi saya tersentuh? Batal lah kan, mazhab Syafi'i batal. So ketika itu di dalam dipanggil seni fatwa, seseorang itu mesti memberi jalan keluar yang mudah untuk orang yang dah pun selesai beribadah. Kalau dia belum beribadah, maksudnya dia belum buat tawaf dan dia mudah nak ambil wuduk semula, so kekallah pendapat yang dia ikut pendapat yang kata batal. Tetapi once dia dah selesai buat ibadah tu, ketika itu seseorang mestilah memberikan satu pandangan yang meringankan orang yang bertanya itu, sehingga dia perlu nak mengulang ibadah dia tadi. So maksudnya ketika itu dia dah berubah mazhab kan? Okey. Itu adalah antara contoh bagaimana perbezaan mazhab memberikan satu
kita panggil keluasan dan keringanan yang berpada bagi setiap kesulitan yang dihadapi oleh seseorang. Jadi tak perlu pun tahu semua mazhab. Ya. Lepas tu macam mana yang dikatakan bermudah-mudah dengan pilihan mazhab punya cara tu? Bermudah-mudah maksud dia ialah seseorang dia pick apa mana-mana pendapat yang dia tahu yang mana dia pada dia mudah walaupun benda tu setelah dia belajar dia tahu benda tu tak kuat, tetapi oleh kerana mudah dia ikut pendapat tu, bukan kerana hujah. Maksudnya contohnya kahwin tanpa wali adalah satu kita panggil nikah tanpa wali sah di sisi mazhab Syafi'i. Kalau Ajah semua nak tahu, sekarang ni ada trend, siapa yang kan ramai orang terpikat dengan abang-abang lah handsome kan, Hindustan. Sebenarnya ada trend mereka ni bernikah di Bangladesh. Kenapa mereka pergi Bangladesh? Kerana Bangladesh membenarkan pernikahan tanpa wali. Okay? So inilah yang dipanggil bermudah-mudah. Kita tahu bahawa pernikahan tanpa wali adalah suatu yang menyalahi banyak dalil-dalil agama, banyak nas daripada Al-Quran dan Sunnah. Tetapi oleh kerana kita tahu, kat sana ada pendapat yang kata boleh nikah tanpa wali. Aku pun dah nak kahwin sangat dah ni. Dah jatuh cinta dengan abang ni. So dia pun travel. Dia travel dan akhirnya dia minta pengesahan perkahwinan dia tu di Malaysia. Maksudnya dia balik semula dan dia pergi mahkamah nak dapatkan pengesahan daripada mahkamah. Inilah yang dipanggil bermudah-mudah. Kerana apa? Kerana dia pick satu pendapat yang mana dia pick tu sebab dia nak ikutkan nafsu dia, bukan kerana hujah, bukan kerana kekuatan dalil ataupun kekuatan pendapat. Adakah maksudnya sebelum kita buat tu kita dah tahu ni lebih mudah dan kita buat yang tu? Cuma yang macam contoh Ustaz bagi tadi, dah buat, lepas tu dia baru bertanya okey ke tak, dan yang menjawabnya, contohnya Ustaz yang menjawabnya membagi dia jawapan yang memudahkan dia. Macam tu. Kalau yang tu tak apa. Kalau sebelum dia buat, dia memilih pendapat yang mudah berdasarkan hujah, berdasarkan ilmu. Maksudnya benda tu mudah tapi dia memang kuat di sudut dalil. Tak apa, tak ada masalah. Tetapi kalau dia pilih pendapat yang senang, bukan kerana dalilnya kuat, bukan kerana dia yakin dengan hujah seorang ustaz yang cerita kat dia, tetapi kerana dia malas. Dia kalau saya sebut dia justify yang agama ini mudah, so dia boleh ambil mudah yang mana-mana. Tak boleh. Maksudnya pilih ikut dalil yang kuat bagi dia buat. Betul. Tapi tak boleh ikut nafsu dia lah. Tak boleh. Okey, faham Ustaz. Terima kasih Ustaz. Wallahu ta'ala a'lam. Gazan. So kita mungkin kita tangguh dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila siratikal mustaqim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.